Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah mardati wa khurujiyya thawabi subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Surah Talaq ila an qala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكأي من قرية أتت عن أمر ربها ورسله وحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نعم. Surah Talaq ayat yang ke-8 sehingga ayat yang ke-12. Wa ka'ayyim, kata Allah, wa ka'ayyin, yakni wa ka'ayyin min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusulih wa hasabnaha hisaban syadida. Wa ka'ayyin maksudnya tidak sedikit, min qaryatin daripada qaryah itu dalam bahasa Arab maksudnya adalah kampung, akan tetapi yang dimaksudkan qaryah itu adalah negeri atau tempat yang mana orang berkumpul di dalamnya. Tidak sedikit daripada negeri ataupun tempat atat an amri rabbiha, yang mana qaryah itu termasuklah maksudnya kampung dan juga penduduknya. Yang ada di dalamnya penduduk disebut sebagai qaryah. Tidak sedikit daripada penduduk sesuatu tempat atat an amri rabbiha wa rusulih, derhaka an amri rabbiha, terhadap perintah Tuhan mereka, wa rusulih, dan rasul Allah. An amri rabbiha iaitu daripada perintah Tuhan mereka Allah, dan engkar kepada rasul-rasul Allah. Apa yang Allah lakukan kepada mereka? Hasabnaha hisaban syadida, maka kami hisab mereka, kami hitung mereka dengan hitungan yang begitu detail dan keras. Ini adalah menceritakan mengenai Allah memberikan peringatan bagi dan merupakan suatu ancaman kepada orang-orang yang mana melanggar daripada perintah atau Allah dan juga mendustakan kepada utusan-utusan Allah, dan juga berjalan atau mengikuti kepada yang bukan daripada syarak atau apa yang telah pun dibawakan oleh para rasul. Allah menyatakan bahawa mereka itu diberikan ataupun mereka itu dijadikan nanti akan dihisab dengan hisaban atau hisab yang sangat detail, iaitu satu persatu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa? Kerana para rasul adalah merupakan yang menyampaikan daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada rasul, maka Allah akan memberikan hisab atau penghitungan dengan detail, satu persatu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa'adzabnaha 'adzaban nukra. Setelah dihisab, mereka akan diazab dengan azab yang sangat mengerikan. Disebutkan. Bermakna orang yang dikata Nabi dalam satu hadis dalam Sahih Bukhari disebutkan man husiba udziba. Siapa yang apa yang dihisab pasti akan diazab. Bermakna mereka ini tak mendapat, dia ada dua perbezaan dalam hisab. Ada pertama sekali, golongan yang paling beruntung adalah orang yang akan masuk ke dalam syurga bighairi hisab. Dia akan masuk ke dalam syurga tanpa perhitungan, tanpa hisab. Jadi ada, telah disebut oleh baginda Rasulullah SAW. Yang keduanya adalah orang yang diberikan hisaban yasira, iaitu dihisab dengan hisab yang ringan, yang mudah. Allah berlebih kurang di dalam menghisab kepada hamba-Nya itu. Bermakna Allah nak berikan kebaikan. Sebaliknya, yang ketiga, yang dihisab dengan hisaban syadidah, iaitu dengan hisab yang begitu detail dan ketat. Ini tandanya Allah nak berikan azab. Sebab tak ada orang yang boleh lepas daripada hisab yang ketat. Kerana kalau dihisab dengan hisab yang ketat, maka pasti seseorang itu akan gagal untuk dianya menepati daripada ciri yang dicirikan akan sebab kewujudan kita ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk mengabdikan diri kepada aku. Kalau dihisab dengan detail, adakah banyak di dalam pengabdian kepada Allah atau selain daripada itu? Atau kalaupun banyak tetapi masih lagi ada ruang-ruang, keadaan-keadaan yang tak ada pengabdian kepada Allah, gagallah, tak menepati kepada ciri sebagai hamba pengabdian. Bermakna kalau detail pasti tak akan lepas. Sebab kalau Allah mengatakan akan dibalas, akan diperlihatkan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau sekiranya orang itu melakukan sebesar zarah pun kebaikan akan diperlihatkan. Begitu juga kalau keburukannya, dan kebaikan dibalas dengan baik, yang tak baik, keburukan akan dibalas dengan yang tak baik. Jadi kalau dihisab juga secara detail seperti itu, pasti akan diazab. Ini yang ketiga. Yang keempat, ada orang yang mana dia masuk ke dalam, ini yang paling teruk, masuk ke dalam neraka pun tanpa hisab. Dia tak dipandang, dia tak dicakap, dia tak ditazkir, tak diampunkan oleh Allah, maka terus direct dia ketika itu diseret masuk ke dalam neraka Allah, wa'iyadzubillah. Jadi ada 4 keadaan di sana. Yang 2 keadaan ini iaitu hisaban yasira atau hisaban syadidah, dihisab dengan ringan ataupun dihisab dengan ketat. Kalau dihisab dengan ketat, maka dia akan diazab seperti mana daripada diceritakan oleh Allah akan kaum yang sebelumnya, yang mana mereka itu ingkar kepada Allah, menderhaka kepada Allah dan tak taat, tak mendengar kepada rasul-rasul mereka. Maka mereka itu dihisab dengan hisab yang begitu ketat sehingga mereka tak akan lepas dan mereka tak boleh komplain lagi. Kemudian diazab mereka itu dengan azab yang begitu
mengerikan. Allah Subhanahu wa taala gunakan ketika itu dengan fahasabnaha wa'adzabnaha, iaitu dalam fi'il madhi. Maknanya kalau kita sebut artinya fahasabna iaitu telah diazab mereka itu, dan telah dihisab mereka itu, dan telah diazab mereka. Maka di sana para mufassirin mengatakan itu bermakna mustaqbal, akan datang. Nanti mereka akan, maknanya telah akan dihisab dan telah diazab dengan azab yang begitu mengerikan. Ada pendapat lain mengatakan bermakna di sana ada dua makna, iaitu apabila disebutkan sirah madhi, bermakna dia pergi kepada yang telah lalu dan yang akan datang, iaitu di dunia dan di akhirat. Maknanya mereka akan diazab di dunia dan di akhirat. Begitu. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. Fadhaqat, maka dhaqat itu adalah dirasakan, dhauk, perasaan. Dhaqa itu adalah rasa, maka diberikan mereka itu merasai. Fadhaqat wabal amriha. Wabal iaitu kesan yang buruk, amriha daripada perbuatan mereka itu. Apa dia perbuatan mereka? Iaitu mereka derhaka kepada Allah, ingkar kepada Allah, kepada Rasul yang diutuskan. Mereka dirasakan fadhaqat, dirasakan dari sebab akibat apa? Dari perbuatan buruk mereka itu, dengan apa yang mereka datangkan. Wa kana akibatu amriha khusra, maka balasan ataupun akibat daripada perbuatan mereka itu adalah khusran, iaitu kerugian. Sifatnya orang yang rugi ni ialah dia tak boleh lagi kembali untuk nak mengcover itu orang rugi. Tapi kalau orang yang sempat untuk membetulkan, walaupun asalnya istilah dia rugi dalam perniagaan, tapi dia boleh untuk nak memperbaiki balik dan dia mendapatkan keuntungan, dia tak boleh sebut rugi. Begitu juga orang ini disebut rugi. Sebab apa? Sebab dia tak boleh lagi untuk nak kembali membetulkan apa yang pernah mereka lakukan, kerana mereka sudah sampai kepada waktu yang tak ada lagi untuk dikembalikan atau diundurkan lagi. Dan kita mesti masuk di dalam orang-orang yang beruntung. Ada dua istilah yang disebutkan, iaitu orang yang beruntung dan orang yang rugi. Allah sebut di dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, telah beruntung orang-orang yang beriman. Ada ciri-ciri yang disebutkan oleh Allah, maka kita mesti masuk di dalam golongan yang untung. Jangan jadi orang yang rugi. Dalam surah Wal-Asr, Wal-Asri innal insana lafi khusrin, disebutkan demi waktu asar, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Nah, keluar kerugian tu jadi orang mukmin yang ada sifat yang beruntung. Kalau tidak, masuk yang rugi. Seperti itu. Nah, dan ini orang-orang ini akan mendapatkan kerugian, iaitu rugi kerana tak dapat lagi membetulkan yang apa yang telah berlaku, dan mereka akan diazab dengan azab yang pedih. Apa dia disediakan oleh Allah untuk mereka? A'addallahu lahum azaban syadida. Allah menyediakan bagi mereka azaban syadida, azab yang sangat pedih, azab yang sangat berat. Fattaqullaha ya ulil albab alladzina amanu, maka bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang berakal, iaitu orang yang
mempunyai akal yang digunakan untuk memikirkan sedalam-dalamnya. Ini ulil albab. Kalau kita kata kita fikir, ini lebih bukan sekadar fikir, bahkan dia tafakkur, merenung dengan renungan yang begitu dalam. Ini ulil albab, iaitu menggunakan akal ini yang dalam. Kita panggil kalau dalam penelitian pun, kajian pun, ada kajian yang umum, ada yang mendalam. Itu akal ini begitu digunakan, iaitu di loop, iaitu di dalam, daripada akal yang betul-betul daripada dalamnya digunakan. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai ulul albab, setelah kamu dah dengar, wahai orang-orang yang orang-orang, wahai manusia, wahai ulul albab, orang yang merenung kisah, yang tahu dah dulu orang-orang yang diadab oleh Allah dengan sebab ingkar mereka kepada Allah dan tak ikut kepada Rasul mereka. Mereka itu diberikan hisab yang begitu berat. Mereka itu akan diazab. Mereka itu nantinya akan dalam keadaan kerugian, diazab dengan azab pedih. Maka hendaklah kamu orang-orang yang mempunyai akal dan berfikir dengan akal yang begitu dalam, merenung dengan renungan yang benar, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Sebab kamu tak nak, kamu jangan jadi seperti mereka. Tapi kalau tak ada fikir, kamu tak akan ambil pengajaran. Tak ambil pengajaran, tak boleh menjadi orang yang bertakwa. Dan ciri orang-orang yang bertakwa, salah satu daripada cirinya, kita ambil hari ini, apa dia? Iaitu orang yang mana ianya mengambil pengajaran dari peristiwa atau perkara yang berlaku. Itu orang bertakwa. Karena nak jadi orang takwa, dia mesti mengambil ibarah, pengajaran. Seperti banyaknya kisah yang telah dikisahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Begitu dalam sunnah Nabi, begitu juga peristiwa-peristiwa dan juga para salihin. Dan yang kita baca dari kisah-kisah para salihin, itu juga adalah merupakan salah satu syarat untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, untuk mengetahui bagaimanakah orang-orang yang hebat, dan begitu juga mengetahui bagaimanakah kumpulan atau golongan kaum yang pernah diadab oleh Allah, yang diceritakan oleh Allah, untuk kita renung supaya kita ini menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Iaitu ya ulil albab alladzina amanu, iaitu orang yang berakal, yang mana ianya dari golongan orang-orang yang beriman. Ini maksudnya apa? Ada orang kadang-kadang dia buat kajian mendalam, bahkan peristiwa yang berlaku daripada kaum sebelumnya ataupun daripada umat sebelumnya, peristiwa yang dikatakan sebagai bangsa Samud, Ad dan sebagainya. Mereka buat kajian, bahkan masih lagi ada dan masih lagi dilihat kesannya. Dia mengetahui dan buat kajian bukan hanya orang Islam, bahkan orang yang bukan Islam dan mengetahui dah. Tetapi kerana iman itu tak ada, maka apa yang difikirkan itu sekadar kajian, tetapi tidak dijadikan pengajaran. Dan dinisbahkan ulul albab itu di kalangan orang yang beriman, kerana apabila orang yang iman itu dia membuat satu renungan yang mendalam, maka dia akan menjadi orang, dia akan meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Qad anzalallahu ilaikum dzikra, kerana Allah telah pun menurunkan kepada kamu peringatan. Dzikra, pertama pendapat mengatakan maknanya adalah Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kata Allah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami bagi Al-Quran itulah yang kami akan menjaganya, iaitu Allah akan menjaga Al-Quran. Dan maknanya di sini disebutkan Al-Quran. Ada lagi kata tak, yang dimaksudkan adalah Rasul. Sebab mengambil kepada ayat yang sebelumnya, Rasulan yatlu alaikum ayatillah mubayyinatil liyukhrijal ladina amanu wa amilus salihati minaz zulumati ilan nur.
Rasul di sini dikatakan penerangan, bayan kepada dikra. Ada pendapat seperti itu. Tapi yang mengatakan Al-Quran tidak. Rasul itu kalau dikatakan Rasul bermakna kami telah turunkan kepada kamu Al-Quran yang dibawakan atau yang diajarkan oleh Rasul. Rasulah. Dan juga seperti itu. Ada pendapat mengatakan dikra itu maknanya syaraf, kemuliaan. Iaitu kami sesungguhnya Allah telah menurunkan kepada kamu kemuliaan. Apa kemuliaan itu? Rasulan, iaitu Rasul. Rasul, kemuliaan yang Allah utuskan kepada umat, kepada manusia adalah Rasul. Ada pendapat seperti itu. Rasulan yatlu alaikum ayatillah. Dan diutus seorang Rasul, iaitu siapa Rasul di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaikum, kepada kamu. Rasulan yatlu alaikum, seorang Rasul Nabi Muhammad yang yatlu alaikum, yang membacakan kepada kamu ayatillah, ayat-ayat Allah. Untuk apa? Mubayyinatil, untuk menerangkan kebenaran. Liyukhrijal ladzina amanu, untuk mengeluarkan orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan orang-orang yang beramal saleh, minaz zulumati ilan nur, daripada kegelapan kepada cahaya. Bermakna itulah yang kita katakan bahawa diutuskan Nabi SAW itu adalah untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Tetapi bagaimana nak bawa orang kepada cahaya yang terang, kecuali yang bawa itu, yang mengajak itu adalah orang yang bercahaya dan yang terang, supaya dia juga boleh untuk nak menyuluhkan. Dan itulah yang dikatakan bahawa di sana adanya istilah nur, cahaya. Yang kita sebutkan juga yang baginda Rasulullah selalu minta dan berdoa, Allahumma ja'alni nuran, ya Allah jadikan aku ini cahaya, dan jadikan bagi aku cahaya, wa ja'alni nura, untuk menjadikan ianya cahaya. Jadi sifat daripada perkara yang dibawa oleh Nabi SAW atau Rasul itu adalah yatlu alaikum. Nabi ini sifatnya membacakan. Baik. Tapi membacakan untuk memberikan penerangan bermakna tilawah, ataupun apa yang dibacakan itu bukan sekadar bacaan, tetapi juga adalah ianya membawa kepada kefahaman. Sebab itu dikatakan mubayyinat, menerangkan kebenaran. Baca ayat-ayat Allah yang diwahyukan oleh Allah dan juga menerangkan untuk beri faham. Ini sifat para rasul. Kalau dianya hanya yatlu alaihim ayatihi, hanya tilawah tu baca. Kalau Allah Taala a'udzubillahi minasyaitanir rajim, sudah habis. Tak cukup lah. Maksud tilawah di sini ataupun yang disampaikan adalah sehingga dengan penerangan yang jelas. Sebab tu Nabi sifatnya di dalam menerangkan ini, Nabi adalah yang disebut jawami'ul kalim, seorang yang bercakap sangat kemas, pendek tapi padat. Itu Nabi SAW. Kalau panjang pun jelas. Cara Nabi bercakap pun satu persatu. Dan Nabi ulang kadang-kadang perkataannya 2 atau 3 kali. Ini baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Kerana ciri seorang Rasul itu mestilah dianya memberikan penerangan dan kefahaman dengan apa yang dibacakan, yang disampaikan. Sehingga dengan sebab itu orang yang beriman dan orang yang beramal soleh, mereka daripada mungkin ragu atau keliru,
mereka akan keluar daripada keraguan, kekeliruan, dari zulumat, dari kegelapan yang dia rasa tak nampak, ila nur, kepada cahaya. Daripada kesesatan kepada cahaya, iaitu sinar hidayah juga maksud yang disebutkan dalam tafsir. Kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah, minaz zulumat, zulumat kegelapan. Kegelapan maksud juga adalah kesesatan. Ila nur, nur juga disebut sebagai hidayah. Maka daripada kesesatan kepada hidayah. Ini adalah merupakan daripada cara ataupun daripada tugas para rasul. Wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yudkhilhul jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Barang siapa yang beriman kepada Allah. Dan tadi orang yang disebut atad an amri rabbiha, itu orang-orang yang dulu tak sedikit daripada mereka yang mereka itu engkar kepada Allah, derhaka kepada Allah. Atad an amri rabbiha wa rusulihi, dan juga dengan rasul-rasulnya. Yang ini adalah lawannya, iaitu barang siapa yang yu'min billah, yang beriman kepada Allah, wa ya'mal salihah, dan juga beramal salih, yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, akan dimasukkan dia ke dalam syurga-syurga yang mengalir di bawahnya al-anhar, sungai-sungai, khalidina fiha, yang mereka akan kekal di dalamnya. Dan mana yang tadi kata adalah derhaka kepada Allah dan Rasul, yang ni tak cakap pun taat kepada Allah saja. Dia kata yu'min billah saja, tak cakap beriman kepada Rasul. Kan tadi disebutkan bahawa Nabi yang sampaikan, bacakan ayat, berikan kefahaman, mengeluarkan mereka daripada kesesatan kepada hidayah, maka mereka pun mentaati, mendengar, mempercayai, beriman dengan apa yang disampaikan oleh Rasul, iaitu mereka beriman kepada Allah yang Maha Esa. Maknanya beriman kepada Allah dan Rasul. Jadi tak disebut, diulang kali, bermakna apabila mereka itu orang-orang yang tadi menerima dari dakwah baginda Rasulullah, mereka beriman kepada Allah, mereka beramal soleh, bermakna mereka mengimani kepada apa yang disampaikan oleh Rasul. Begitu. Maka mereka akan mendapatkan ganjaran yang Allah berikan. Kita katakan sifat daripada Al-Quran atau uslub Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menyampaikan Al-Quran. Allah adanya yang disebutkan sebagai bisyarah wal indhar, iaitu kabar gembira dan amaran. Targhib wa tarhib, iaitu galakan dan ancaman. Jadi biasa kalau Allah cerita pasal neraka, Allah akan iringi pula dengan syurga. Begitu kalau Allah ceritakan syurga, Allah akan iringi dengan neraka. Allah akan cirikan siapa yang masuk ke dalam syurga, Allah akan cirikan siapa yang masuk ke dalam neraka, supaya kita ini memilih. Kita manusia ada hak untuk memilih, diberikan oleh Allah. Sebab itu kita kata memanglah takdir adalah ketetapan daripada Allah. Qada dan qadar itu ada ketetapan daripada Allah, betul. Akan tetapi kita makhluk manusia diberikan pilihan oleh Allah untuk memilih. Dan Allah telah berikan pilihan. Allah dah nyatakan secara terang-terangan yang manakah yang disebutkan syurga dan siapa yang masuk ke dalamnya, dan apa yang disebutkan neraka dan siapa yang masuk ke dalamnya. Allah dah sebutkan. Tinggal kita memilih. Begitu. Qad ahsanallahu lahu rizqa, dan sesungguhnya Allah telah mengurniakan kepadanya sebaik-baik rizki atau pemberian. Apa sebaik-baik rezeki atau pemberian? Syurga. Atau yang disebutkan rizqa di sini maksudnya naim, iaitu nikmat. Sebaik-baik nikmat yang dikurniakan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal saleh.
Disebutkan selalu di dalam Al-Quran Allah irinkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Bermakna bukan hanya mengimani, tetapi juga bertindak dan berbuat dengan tuntutan imannya itu. Dan disebutkan adalah iman itu disebut adalah tugas hati. Tugas hati. Tetapi yang nak buktikannya adalah dengan jawarih, dengan panca indera, dengan anggota kita. Ini yang disebutkan. Sebab itu diiringkan biasanya yang orang-orang beriman dan beramal saleh. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dia sebaik-baik rezeki atau pemberian yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahun. Allah yang telah khalaqa sab'a samawat, menciptakan 7 petala langit. Wa minal ardi mislahunna, dan daripada bumi juga. Maknanya dan Allah menciptakan bumi seperti itu juga, iaitu al-adad, iaitu kiraannya, bilangannya. Kalaulah langit itu 7 petala langit, bumi juga ada 7 lapisan bumi. Langit ada 7 lapisan, bumi ada 7 lapisan bumi. Pertama adalah untuk menyatakan kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di setiap lapisan itu adanya makhluk dan juga adanya makhluk atau apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan maha hebat Allah yang mentadbir dari segala daripada 7 petala langit dan bumi dengan sebijaksananya Allah Subhanahu wa taala. Cuma Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika dia mentafsirkan kepada makna 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, dia mengatakan, aku bimbang untuk nak mentafsirkan dan juga menceritakan kepada kamu tentang takwil ayat tersebut. Yang aku bimbang kalau kamu mendengarnya, kamu akan kufur. Dalam riwayat Al-Baihaqi disebutkan oleh Ibn Abbas, dia kata, di setiap daripada tingkatan, baik itu langit ataupun bumi, adanya makhluk ataupun kita panggil adanya penduduk seperti kamu, dan mereka juga ada nabi seperti nabi kamu. Apa begitu? Itu dah agaknya. Itu kata Ibn Abbas, aku tak nak cerita, takut nanti kamu tak percaya. Dalam riwayat Hakim mengatakan mereka juga ada Nabi Ibrahim seperti Ibrahim kita. Mereka ada Nabi Isa, ada Nabi Isa. Mereka ada Nabi Ibrahim, ni pun Nabi Ibrahim. Setiap lapisan itu. Kita mulalah cerita pasal apa? UFO, makhluk dan sebagainya kan. Tapi maksudnya wallahu a'lam. Sehingga dikatakan para sahabat ketika ditanya tentang itu, mereka sukut, mereka tak cerita. Ada yang patut dicerita, ada yang tak patut dicerita lah. Ada benda-benda perkara dan sebagainya. Al-muhim, kita duduk di dalam dunia kita, dan kita kena selesaikan kehidupan kita di dalam dunia kita. Tak perlu kita ambil heran kepada dunia yang lain. Sebab yang kita nak selamat adalah di akhirat. Dan jaminan keselamatan di akhirat apabila kita melaksanakan kewajipan kita di dunia. Begitu. Cuma inilah keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan kebijaksanaannya dan kehebatannya. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Annallaha ala kulli syai'in qadir. Sebenarnya Allah atas segala sesuatu itu adalah sangat mampu dan berkuasa. Yatanazzalul amru bainahunna.
Dan Allah Subhanahu wa taala ketika kita menceritakan langit 7 tala, bumi 7 lapisan, mislahunna, seperti itu, yang tanazzalul amru bainahunna, maka perintah Allah itu terus, ya tanazzalu, sentiasa terus berjalan dari perintah Allah bainahunna, di antara keduanya. 7 petala langit, 7 keduanya berjalan dari bawah. Nak ceritanya kata maha hebatnya Allah di dalam mentadbir. Kita cuba dibagikan satu tempat untuk kita nak tadbir dengan kepandaian kita, itu pun belum kita pening dah. Ini 7 petala langit, 7 petala bumi berjalan dengan satu pemerintahan yang begitu bijaksana, sistematik, teratur. Sebab itu dikatakan dita'lamu, mengetahui, annallaha ala kulli syai'in qadir. Kembali kepada ulil albab tadi, iaitu orang yang merenung. Allah suruh renung balik kejadian langit dan bumi itu, agar kamu tahu yang kamu lihat di dalam mentadbir, yang kamu aman hari ini, yang kamu boleh tidur di waktu malam, siang kamu boleh bekerja. Di sana ada yang panas dan dingin, sejuk, adanya hujan, adanya matahari, yang dijadikan oleh Allah lita'lamu, untuk kamu mengetahui, annallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah itu atas segala sesuatu maha berkuasa. Bermakna kena renung. Itu dikata tafakkaru fi khalqillah. Hendaklah kamu tafakkur kepada apa yang diciptakan oleh Allah, wala tafakkaru fi, kepada Allah, atau fi dhatillah. Jangan kamu bertafakkur kepada zat Allah. Tafakkur semakin meningkat keimanan kita kepada Allah SWT. Dita'lamu, untuk kamu mengetahui. Izan dita'lamu maknanya kita ini mesti mengambil tahu tentang apa-apa yang berada di sekeliling kita, yang di sana adalah merupakan tanda kebesaran Allah SWT. Yang paling dekat dengan kita apa? Kita, diri kita sendiri. Renung kepada setiap daripada kita, juzuk diri kita dan sebagainya, sudah mengenal kepada Allah. Seperti kata, nak mengenal kepada Allah, kenallah kepada dirimu sendiri. Hebatnya. Dan manusia ini adalah sebaik-baik ciptaan Allah. Bahkan manusia menjadi rujukan untuk manusia mencipta dengan akal yang diberikan oleh Allah benda lain. Contoh, mata ini adanya dikaji, apa dia yang boleh memancarkan pantulan dan sebagainya. Akhirnya dari situ teknologi diambil kepada TV dan sebagainya. Semuanya adalah diambil daripada tubuh manusia. Jadi kalau orang kenal kepada dirinya, maka dia akan kenal kepada penciptanya. Sebab tu adanya tugas kepada kita, kalau seorang ayah mengenalkan anak kepada Allah penciptanya. Bagaimana? Kenalkan kepada dirinya. Begitu. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan Allah, dan setiap sesuatu, dan sesungguhnya Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, atas telah pun meliputi, qad ahata bi kulli syai'in ilma, akan segala sesuatu itu dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermakna sesungguhnya Allah telah meliputi segalanya itu dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya di bawah pengetahuan Allah. Wa ma min waraqatin, tidak ada satu pun daripada waraqah, daripada daun yang jatuh ke bumi ini, kecuali Allah Maha dah mengetahuinya. Berapa banyak kalau kita daun tu, kan? Kita ada pokok dekat depan rumah kita,
Kita sapu pagi, petang ada lagi. Ya Allah, banyaklah daun kita punya rimah. Kan begitu. Itu hanya satu pokok. Berapa banyak pokok yang ada di atas muka bumi Allah, tak ada yang satu kecuali jatuh kecuali diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk nak mengetahui tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat yang kita bacakan, ayat-ayat yang kita bacakan, yang pertama sekali, walaupun surahnya suratul Talaq ditutup oleh Allah setelah membicarakan mengenai hukum hakam yang berkaitan dengan permasalahan perkahwinan, lebih khusus kepada permasalahan talak dan iddah, maka Allah SWT juga memberikan peringatan dan renungan kepada kita khususnya untuk merenung balik apa yang telah berlaku kepada kaum yang sebelumnya, iaitu orang-orang yang derhaka kepada Allah dan yang mereka itu tidak taat kepada Rasul, ya, derhaka terhadap perintah Allah dan Rasul, maka mereka akan diberikan hisab, akan dihisab dengan hisab yang ketat dan diazab oleh Allah. Dan disediakan kepada mereka itu azab yang sangat pedih. Oleh kerana itu, untuk kamu jangan menjadi seperti mereka, gunakan akal yang diberikan oleh Allah untuk merenung dengan sedalam-dalamnya. Dan dengan sebab itu, apabila kamu merenung dengan benar, kamu akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, iaitu kamu akan mengikuti kepada Rasul yang diutuskan kepada kamu. Apakah yang diajaknya, apa yang telah dipandunya, kamu akan ikut supaya kamu keluar daripada kesesatan kepada hidayah atau kepada cahaya. Yang demikian itu, apabila kamu berbuat demikian, maka kamu akan menjadi orang yang beriman dan kamu akan bertambah keyakinannya. Apabila bertambah keyakinannya, kamu menjadi orang yang beramal saleh. Sebab seseorang itu beramal berdasarkan kepada keyakinannya. Apabila kamu berbuat demikian, kamu akan mendapatkan syurga yang dijanjikan oleh Allah. Bukan syurga yang mengalir di bawahnya air, yang kamu akan kekal selamanya di dalamnya. Dan itulah tempat senikmat-nikmat tempat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang beriman dan yang beramal saleh. Dan Allah ulang supaya kembali lagi kita merenung, kerana kita manusia ini sentiasa lupa dan lalai, iaitu kejadian langit dan bumi yang dijadikan oleh Allah bukan hanya batasan daripada apa yang kita lihat, kita dongak ke langit, dan apa yang kita nampak di bawah. Allah sebut di sana ada 7 lapisan langit, dan di bawah kamu itu ada 7 lapisan bumi. Yang kamu nampak ini hanya sebahagian kecil dari apa yang kamu faham tentang langit dan bumi. Sedang di sana adalah satu kebesaran dan keluasan yang dijadikan oleh Allah SWT, supaya kamu mengetahui bahawa semua daripada besarnya yang kamu kata, besar bumi ini, besarnya langit itu, semuanya ditadbir oleh Tuhan yang Esa, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebaik-baik pentadbir. Dan juga supaya kamu mengetahui sesungguhnya Allah itu maha berkuasa. Bermakna, jangan ingat kamu akan lepas, jangan ingat kamu itu tak akan kena, ingat kamu tak diketahui oleh Allah, jangan ingat kamu lepas daripada pentadbiran Allah. Bermakna, kalau kamu mendapat nikmat, kamu kena tahu itu nikmat, itu rezeki Allah bagi. Tak boleh mengatakan, aku bukan Allah bagi sebab Allah dah bagi yang lain. Tak, semua. Kalau mendapatkan sesuatu yang tak baik, ingat di sana Allah juga yang menurunkannya, dan Allah lah yang memberikan peringatan kepada kita. Itu yang dimaksudkan. Kerana segala yang disebutkan pengetahuan Allah itu mencakupi kepada semuanya secara halus. Sebab itu kata ahata, meliputi itu adalah meliputi secara detail. Muhit, Allah itu al-muhit, yang sangat detail Allah Subhanahu Wa Taala. Maha halus Allah Subhanahu Wa Taala di dalam segala sesuatu. Maknanya kalau Allah jaga segala sesuatu secara detail. Sebab tu kita kata sampai hati, lintasan dan sebagainya adalah di dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma Allah berikan kepada kita keringanan, tak dihitung lintasan dari hati dan niat kita itu, kecuali setelah kita melakukannya. Tapi kalau yang baik telah dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi inilah penutup dari suratul Talaq, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan-peringatan supaya kita mengambil pengajaran daripada peristiwa yang berlaku daripada umat yang dahulu, dan juga merenung daripada kebesaran dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong dari golongan orang-orang ulul albab, di kalangan orang beriman yang bertakwa kepada Allah, yang merenung kepada kebesaran dan juga daripada kehebatan Allah Subhanahu wa taala, yang mendengar dan menyahut seruan baginda Rasulullah SAW, beriman dan beramal saleh, dan akhirnya kita dimasukkan di dalam syurga. Amin Allahumma amin.